Salah sejahtera kepada langkah-langkah dan juga pensyarat asas pembudayaan dan keusahawanan bagi session 102 yaitu Dr. Shalom Nizambi Salam. Kami daripada kumpulan 11 dan akan membentangkan tentang Business e-Portfolio. Seterusnya, visi kami adalah untuk menjual air minuman yang sedap dan menyegarkan. Di samping itu, misi kami adalah menyediakan servis yang terbaik kepada pelanggan dan menjual air minuman dengan harga yang berpatutan. Seterusnya, jenis ketiga perniagaan kami adalah penghantaran dan mengambil pesanan. Hal ini dikatakan demikian kerana memudahkan pelanggan kami membelikan produk kami. Seterusnya, jenis industri perniagaan kami adalah industri minuman. Di samping itu, produk kami adalah 3 jenis, yaitu Choco Breeze, Coffee Seed, dan Pink Oasis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khadijah Binti Sattar, PI 411-0201. Kumpulan kami terdiri daripada 10 orang seperti yang tertera di slide. Salam sejahtera, nama saya Hendry Gary Denny dan nomor metrik saya adalah BI 241-10206. Jadi, saya akan membentangkan bahagian pencapaian yang telah dicapai bagi perniagaan kami, yaitu Sweet Sip Society. Jadi, perniagaan kami yaitu Sweet Sip Society berjaya membangunkan model perniagaan yang memfokuskan kepada penjualan pelbagai minuman seperti Milo, kopi, dan juga sirap. Perniagaan penjualan minuman kami ini mensasarkan kepada para pelajar di Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan. Begitu juga dengan kaki tangan yang ada di UMSK. Kami juga menggunakan mereka sebagai demografi utama kami untuk mengenal pasti sama ada minuman ini adalah kerap digunakan, kerap diminum, dan juga memberi tumpuan kepada cuaca yang panas. Terdapat 4 pencapaian yang telah kami capai bagi perniagaan kami. Yang pertama adalah memperkenalkan pilihan minuman mampu milik. Perniagaan kami memperkenalkan pelbagai jenis minuman, termasuklah Milo, kopi, dan juga sirap dengan harga yang berpatutan serta pilihan yang boleh disesuaikan bagi memenuhi cita rasa pelajar yang pelbagai. Yang kedua adalah perniagaan kami menggunakan sistem pembayaran kod QR di mana ini akan menjadikan dan meningkatkan kecekapan para pelanggan untuk membayar kerana ia mendapat menjadikan transaksi menjadi lebih lancar dan mengurangkan keperluan penggunaan tunai. Yang ketiga pula adalah perniagaan kami memperkenalkan perkhidmatan penghantaran atau lebih dikenali sebagai COD, di mana ia dapat memberikan akses yang lebih mudah kepada para pelajar dan kaki tangan UMSK yang sibuk serta mereka yang memilih kaedah pembayaran yang fleksibel. Dan pencapaian terakhir yang telah perniagaan kami capai adalah bekerjasama dengan pembekal tempatan. Melalui kerjasama dengan pembekal tempatan, kami dapat memastikan kualiti dan juga variasi minuman yaitu Milo, kopi, dan juga sirap sentiasa terjamin untuk memenuhi keperluan pengguna atau pelanggan yang pelbagai. Seterusnya, kami akan membentangkan tentang saluran pemasaran yang telah kami gunakan dalam perniagaan ini. Pertama, saluran pemasaran kami menggunakan saluran pemasaran bagi memudahkan pelanggan untuk mengenali perniagaan kami melalui platform seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Ini boleh mendapatkan maklumat dengan mudah serta berinteraksi dengan secara langsung. Seterusnya, kami menerima tempahan. Kami menerima tempahan melalui WhatsApp untuk memudahkan urusan pelanggan. Dengan cara ini, pelanggan dapat berkomunikasi dengan lebih cepat dan efisien. Seterusnya, aktiviti pemasaran, kami menjalankan promosi pada akhir jualan bagi menarik lebih ramai pelanggan. Strategi ini memberi kelebihan kepada pelanggan kerana mereka boleh mendapatkan harga yang lebih murah berbanding harga asal. Seterusnya, hard sell dan soft sell. Hard sell
bermaksud kami menjual produk secara terus kepada pelanggan, yaitu dengan menerangkan kelebihan produk kami secara langsung. Justru soft sell pula dilakukan melalui pengiklanan di sosial media seperti Instagram, WhatsApp, di mana kami menggunakan ayat promosi dan poster yang menarik minat pelanggan tanpa paksaan. Akhir sekali, teaser. Kami juga menggunakan teaser sebagai strategi pemasaran kami, di mana kami membuat posting untuk menarik minat pelanggan mengenai produk yang baru kami keluarkan. Ini membangkitkan rasa ingin tahu pelanggan dan membuat mereka menantikan produk kami. Dengan menggunakan pelbagai kaedah pemasaran ini, kami dapat memperkenalkan produk dengan lebih luas dan meningkatkan jumlah pelanggan. Seterusnya, saya akan menjelaskan lagi tentang sosial media yang kami gunakan untuk meluaskan produk perniagaan kami. Dalam saluran pemasaran, kami menggunakan 3 aplikasi, yaitu Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Melalui platform ini, kami dapat menarik lebih ramai pelanggan dengan memaparkan gambar produk, testimoni pelanggan, dan promosi menarik. Ini juga memudahkan pelanggan untuk berinteraksi dengan kami secara langsung. Seterusnya, menerima tempahan. Untuk memudahkan pelanggan, kami menerima tempahan melalui WhatsApp. Pelanggan hanya perlu mengantar mesej untuk bertanya mengenai produk, harga, atau membuat pesanan. Kami juga memastikan setiap tempahan diurus dengan cepat dan sistematik, supaya pelanggan berpuas hati dengan perkhidmatan kami. Seterusnya, aktiviti pemasaran. Salah satu aktiviti pemasaran utama kami adalah dengan membuka gerai jualan di Tamu Gadang. Di sini, pelanggan dapat melihat dan mencuba produk kami secara terus. Kami juga menggunakan sistem promosi dan tawaran istimewa untuk menarik lebih ramai pembeli. Selain itu, hard sell dan soft sell. Hard sell ialah strategi pemasaran yang dilakukan secara terus kepada pelanggan. Kami telah menggunakan strategi ini pada hari kejadian, yaitu pada hari Tamu Gadang, di mana kami berinteraksi secara langsung dengan pelanggan dan memberi penerangan tentang produk kami. Dengan cara ini, kami dapat memastikan pelanggan memahami maklumat yang diberikan dan membantu mereka membuat keputusan pembelian dengan lebih cepat. Manakala soft sell pula adalah pendekatan yang lebih halus dan tidak mendesak. Kami menggunakan postingan di media sosial dengan menyunting poster dan harga untuk menyampaikan maklumat perniagaan kami dengan cara yang lebih santai dan menarik. Kaedah ini membolehkan pelanggan membuat keputusan secara sendiri tanpa tekanan. Akhir sekali, teaser. Sebagai sebahagian daripada strategi pemasaran, kami juga menggunakan teaser. Kami melakukan kempen promosi dengan menghebohkan di media sosial, di mana kami membuat postingan yang menarik perhatian pelanggan. Tujuannya adalah untuk membangkitkan rasa ingin tahu pelanggan terhadap produk yang baru dan yang bakal kami keluarkan. Yaitu dengan gabungan strategi hard sell, soft sell, dan teaser, kami dapat memperkenalkan perniagaan kami dengan lebih efektif. Ini juga membantu kami dapat mencapai lebih ramai pelanggan dan meningkatkan jualan. Di sini dapat kita lihat prestasi perniagaan Sweet Seed Society yang mencatatkan jualan sebanyak Rp1.067 dengan perbelanjaan sebanyak Rp670.97 pada bulan November. Demikian juga dengan jualan tahunan yang mencatatkan sebanyak Rp1.067 dengan Rp670.97 untuk perbelanjaan tahunan. Kedua-duanya menunjukkan hasil keuntungan sebanyak Rp396.03.
Assalamualaikum, saya Fasha dan saya akan menerangkan bahagian penyata pendapatan bagi Sweet Sip Society untuk tempoh 7 hingga 8 November 2024 iaitu selama 2 hari. Kami mencatatkan pendapatan kasar sebanyak RM1,067 hasil daripada 3 jenis jualan utama iaitu Choco Bliss sebanyak RM471, Coffee Seed sebanyak RM400 dan Pink Oasis sebanyak RM196. Bagi perbelanjaan, jumlah keseluruhan adalah RM670.97 yang terdiri daripada kos bahan mentah sebanyak RM550.97 dan sewa tapak sebanyak RM120. Setelah kami tolak jumlah perbelanjaan daripada pendapatan kasar, untung bersih yang berjaya diperolehi ialah sebanyak RM396.03. Kesimpulannya, keputusan ini menunjukkan prestasi jualan yang memberangsangkan dalam tempoh singkat. Kami percaya ini adalah hasil dari strategi pemasaran yang berkesan serta produk yang memenuhi cita rasa pelanggan. Seterusnya, penyata imbangan untuk Sweet Sip Society. Seperti yang anda lihat di slide ini, penyata imbangan kami menunjukkan keadaan kewangan perniagaan kami dalam bentuk aset dan liability. Kami tidak mempunyai aset tetap buat masa ini. Semua aset kami adalah aset semasa iaitu tunai yang berjumlah RM396.03. Oleh itu, jumlah keseluruhan aset kami juga adalah RM396.03. Seterusnya, berdasarkan penyata ini, kami tidak mempunyai liability. Semua nilai RM396.03 ini adalah daripada equity pemilik yang terdiri daripada modal permulaan dan keuntungan bersih perniagaan kami. Untuk merumuskan, penyata imbangan ini menunjukkan bahawa jumlah aset Sweet Sip Society adalah bersamaan dengan jumlah equity pemilik iaitu sebanyak RM396.03. Ini menunjukkan keadaan kewangan yang stabil kerana tidak ada liability yang perlu ditanggung. Hai, saya Siti Nordia binti Abdul Sakul, matrix number BI241110186. Saya akan menerangkan tentang pelan kontingensi. Sweet Sip Society telah menyediakan rancangan kontingensi untuk memastikan kelancaran waktu tamu gadang berlangsung. Yang pertama, gangguan pembekal. Oleh itu, kumpulan kami mengatur pembekal sandaran atau menyimpan stok bahan lebih awal untuk mengelakkan kekurangan. Yang kedua, tempoh jualan rendah. Kumpulan kami menawarkan promosi khas, package combo atau diskaun pada waktu yang lenggang untuk menarik lebih ramai pelanggan. Yang ketiga, kelewatan operasi. Peruntukan masa tambahan dalam penyediaan dan persiapan serta tetapkan peranan yang jelas kepada ahli pasukan untuk penyelesaian masalah yang cepat. Akhir sekali, cabaran tidak dapat dijangka. Oleh itu, pasukan kami harus kekal fleksibel dengan menyesuaikan senario produk jika perlu dan mengurus kos dengan berkesan untuk memastikan keuntungan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nashwan Haziq Pinggani DI2411047. Pada kali ini saya ingin menerangkan masalah yang kami hadapi. Okey, untuk masalah yang pertama ialah gangguan pembekal di mana kami kekurangan bahan membuat air seperti susu pekat, sirap dan topping yang menghalang penyediaan menu lengkap. Kehabisan sirap karamel dan whipping cream akan menampakkan air yang dijual kosong dan tidak akan dapat menarik minat pelanggan untuk membeli. Seterusnya ialah tempoh jualan menurun atau rendah, di mana ialah penurunan jumlah pelanggan yang mendadak menyebabkan hasil jualan tidak dapat dijual dengan lancar. Oleh itu, jualan harian kami terjejas akibat kekurangan pelanggan. Seterusnya ialah pengoperasian lewat. Memandangkan kami menjual produk air,
Oleh itu kami telah membuang masa dengan membancu air, dan pelanggan terpaksa menunggu proses air dibuat. Okey, yang terakhir ialah cabaran tak terduga. Masalah yang dihadapi terakhir ialah cabaran tak terduga. Ini meliputi kepada cuaca yang tidak menentu seperti hujan, telah menyebabkan pelanggan kurang untuk membeli hasil produk kami, iaitu air, kerana pada ketika itu cuaca tidaklah terlalu panas dan mereka kurang berasa dahaga. Yang seterusnya ialah bekas polistirena yang tidak mengekalkan suhu minuman dengan baik dalam cuaca panas, sekaligus mempengaruhi kualiti produk. Itu sahaja dari saya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, sekarang kita akan beralih kepada penyelesaian. Nama saya Tommy di Congkit. Jadi yang pertama, masalah untuk gangguan pembekal. Jadi penyelesaian kami ialah susun pembekal sandaran untuk dihubungi segera jika berlaku kekurangan bekalan. Dan juga kita akan beli stok tambahan dan pastikan bahan utama disimpan dalam jumlah mencukupi sebelum acara bermula. Yang kedua, untuk masalah tempo jualan rendah pula, kita akan tawarkan promosi seperti beli 2 per cuma 1 atau juga potongan harga untuk pembelian kuantiti tertentu. Kita juga akan memperkenalkan package combo dengan harga yang menarik untuk menarik pelanggan pada waktu kurang sibuk. Yang ketiga yaitu kelewatan operasi. Kita akan membuat persediaan awal dengan membancu minuman dalam kuantiti besar sebelum waktu puncak. Bagikan tugas di kalangan ahli kumpul pasukan, contohnya menuangkan air, menambah ais, dan juga menghias topping. Dan yang terakhir yaitu cabaran tak terduga. Jadi cabaran terduga ini kita akan pastikan barisan produk sentiasa fleksibel, yaitu fokus kepada menu asas jika topping kehabisan, dan juga sesuai susun atur gerai dalam keadaan cuaca, contohnya sediakan ruang teduh, atau pastikan bekalan ais mencukupi. Kita juga akan menetapkan budget harian yang ketat untuk pengurusan kos dan minimalkan pembaziran bahan mentah. Itu saya daripada saya, sekian terima kasih. Kesimpulannya, Sweet Sip Society berusaha untuk menawarkan pelbagai minuman yang menyegarkan dan kreatif dan disesuaikan bagi memenuhi pelbagai cita rasa. Matlamat kami untuk acara tamu kadang adalah untuk berinteraksi dengan pelanggan melalui minuman yang enak dan perkhidmatan yang berkualiti, sekaligus mencipta pengalaman yang menyeronokkan dan bermakna. Walaupun ini adalah projek untuk acara universiti kami ingin memanfaatkan peluang ini untuk membangunkan kemahiran kerja berpasukan, pemasaran dan pemahaman perniagaan yang akan memberi manfaat kepada kami pada masa yang akan datang. Untuk yang terakhir, saya akan memberikan beberapa cadangan. Yang pertama ialah melakukan tinjauan secara langsung atau atas talian. Hal ini adalah untuk menilai dan mengenal pasti produk yang diminati oleh orang ramai, agar syarikat dapat menyediakan produk yang menepati cita rasa pelanggan. Yang kedua ialah mencipta konten marketing yang lebih menarik. Hal ini untuk menarik pelanggan untuk membeli. Contohnya melalui platform media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp dengan melakukan sedikit short video. Dan cadangan yang terakhir ialah memperbagaikan lagi menu jualan. Tujuannya adalah agar pembeli dapat memilih produk-produk yang mereka inginkan dan menepati cita rasa mereka. Saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih.